Surah Al-Isra adalah surah yang begitu komprehensif dan padat. Surah ini mendapat namanya dari ayat pertama, iaitu mengenai perjalanan malam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga dikenali surah Bani Israel, berikutan ayat 4 surah ini. Surah ke-17 ini adalah surah Makkiyah dan mempunyai 111 ayat. Terdapat satu kisah benar berdasarkan hadis di mana kaum Quraisy Mekah dan orang Yahudi Yathrib bersama-sama menguji kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa soalan. Soalannya adalah, apakah perihal orang yang tidur di gua? Kedua, apa yang anda tahu mengenai Zulkarnain? Dan tiga, apakah itu roh? Soalan-soalan ini berkisar sejarah orang-orang Kristian dan Yahudi dan tidak diketahui di Mekah ketika itu. Soalan-soalan ini dipilih untuk menguji sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pengetahuan tentang perkara-perkara tersembunyi dan gaib. Pendeta-pendeta Yahudi tahu bagi soalan tiga mengenai roh tadi, memang sepatutnya tiada siapa yang tahu mengenai apakah sebenarnya roh itu. Allah seterusnya mewahyukan jawapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai roh seperti dalam ayat 85 surah ini. Di sini Allah buat proklamasi manusia tidak akan memahami sepenuhnya apa itu roh sehingga akhir zaman. Jawapan-jawapan soalan-soalan yang lain pula ada seperti di dalam surah Al-Kahf. Inilah antara sebab mengapa surah Al-Kahf dengan surah Al-Isra mempunyai perkaitan yang rapat. Surah Al-Isra mempunyai beberapa aspek yang membuktikan keajaiban Al-Quran. Surah ini bermula mengenai perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya berbicara secara langsung kepada Bani Israel mengenai ketidakfungsian dan kerosakan yang mereka lakukan di negeri mereka. Ayat 18 dan ayat 19 menjelaskan mengenai dua jenis golongan, iaitu mereka yang hanya fikir dunia sahaja dan golongan yang hidup demi akhirat. Ayat 22 hingga 35 surah Al-Isra juga terkenal dengan menyatakan 20 prinsip-prinsip Islam yang begitu menyeluruh. Prinsip-prinsip ini pelbagai dan merangkumi kewangan, keluarga, larangan berzina dan mengambil wang anak yatim. Ayat 23 adalah ayat yang popular, iaitu mengenai menghormati ibu bapa kita dan larangan berkasar kepada mereka walaupun dengan sebutan sekalipun. Ayat 62 hingga 64 menceritakan sekali lagi, tetapi dari sudut yang berbeza, mengenai dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan iblis. Ini termasuk gerak kerja iblis, menghasut manusia, dan ia hanyalah penipuan belaka. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel ini diakhiri dengan menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tabah menghadapi cabaran. Inilah sebab ada cerita Nabi Musa yang walaupun dengan 9 mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa masih tidak dapat menyelamatkan umatnya. Hampir ke arah penghujung surah ini pula, pada ayat 95, ada pula jawapan kepada persoalan, mengapakah seorang manusia yang dipilih dan ditugaskan menyampaikan risalah kepada manusia dan bukan makhluk lain seperti malaikat? Jawapan Allah Subhanahu Wa Taala begitu mudah tetapi terkesan. Penghujung surah ini juga kita diberitahu bahawa Al-Quran ini memang sengaja diturunkan secara berperingkat-peringkat
supaya Al-Quran dapat dibacakan kepada manusia secara perlahan dan beransur-ansur. Kita turut diingatkan semula mengenai keindahan Al-Quran dan supaya kita memanggil Allah dengan nama-namanya yang mulia. Kandungan surah. Pertama, mengenai Isra' dan Mi'raj. Kejatuhan Bani Israel dijatuhkan 2 kali seperti mana profesi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tujuan hidup ini adalah untuk diuji. Pemahaman mengenai risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirat seperti pengiraan amalan kita dan tanggungjawab atas kelakuan kita. Ketiga, penyenaran sebilangan prinsip-prinsip Islam untuk panduan umat Islam. Keempat, Allah menjawab persoalan-persoalan dan bantahan orang yang tidak percaya Islam melalui Tauhid, Risalah dan Al-Quran. Kelima, pencerahan mengenai Iblis, kehormatan dan status anak-anak Adam atau manusia. Keenam, ujian dan khabar gembira mengenai kegagalan plot untuk mengusir dan membenamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dijadikan sebagai peringatan. Ketujuh, Allah menjelaskan kebenaran Islam dan melenyapkan hujah syirik dan kufur melalui doa, Al-Quran, tahajud dan kedekatan kepada Allah. Kelapan, perkara-perkara tauhid mengenai roh, Allah dan malaikat, tanda kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan balasan akhirat orang kufur. Kesembilan, persamaan orang Quraisy dan Fir'aun kerana mereka berdua ingin mengusir Nabi Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri mereka. Kesepuluh, keajaiban Al-Quran dan petunjuk untuk berdoa, memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sahaja. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Oh